Assalamualaikum semua. Mari belajar bersama Cikgu Helda. Bersama cikgu lagi dalam mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal tingkatan 4. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari subtopik 3.2 iaitu segi 4. Dalam topik kali ini kita akan belajar jenis-jenis segi 4 dan ciri-ciri segi 4 serta bagaimana melukis segi 4. Jom kita tengok. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 13. Lengkapkan jadual 2 dengan menamakan jenis segi 4 dan nyatakan 2 ciri bagi setiap segi 4 tersebut. Okey, kalau kita tengok, kita ada yang nombor 1 Roman tu, bentuk segi 4-nya seperti itu. Okey, seperti ini. Okey, ini menunjukkan keempat-empat sisi bagi segi 4 ini adalah sama. Okey, sama saiz, sama panjang dan dia bersudut tepat 90 darjah pada setiap bucu segi 4. Jadi, ini adalah segi 4 sama. Okey, kita boleh rujuk buku teks. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 71. Okey, muka surat 71. Jenis-jenis segi 4 dan ciri-cirinya. Okey, ini adalah segi 4 sama. Ciri-cirinya, sisi sama panjang. Okey, sisi bagi segi 4 ini sama panjang. Kemudian sisi bertentangan adalah selari. Okey, sisi yang sebelah kiri adalah selari dengan sisi sebelah kanan. Sisi yang di bawah selari dengan sisi yang di sebelah atas. Okay. Kemudian sudut dalam adalah sudut tepat. Ini nampak sudut tepat 90 darjah. Kemudian persilangan antara dua penjuru adalah bersudut tepat. Persilangan antara dua penjuru adalah bersudut tepat. Okey. Kemudian kita pergi kepada segi 4 yang kedua. Berbentuk seperti ini. Okey, terdapat dua sisi yang sama panjang, atas dengan bawah, kanan dengan kiri dengan kanan, kemudian sudut dia pun 90 darjah. Ini adalah segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat. Okey, kita tengok ciri-ciri segi 4 tepat. Sisi bertentangan adalah sama panjang dan selari. Okey, sisinya yang bertentangan sama panjang dan selari. Kemudian sudut dalamnya adalah sudut tepat 90 darjah. Okey, itu segi 4 tepat. Kemudian kita pergi pula kepada yang ketiga. Okey, kita ada bentuk segi 4 yang ketiga seperti ini. Ini adalah segi 4 selari. Okey, sisi bahagian atas selari dengan sisi bahagian bawah. Dan sisi bahagian kiri selari dengan sisi bahagian kanan. Okey. Ciri-cirinya ialah sisi bertentangan adalah sama panjang. Okey, sisi yang bertentangan sama panjang. Kemudian jumlah sudut yang bersebelahan adalah 180 darjah. Okey, jumlah sudut bersebelahan adalah 180 darjah. Bermakna X tambah dengan Y jumlahnya adalah 180 darjah. Okey, kemudian kita pergi kepada yang keempat. Okey, yang keempat sama juga, dia punya ni macam yang ketiga tadi. Yang ketiga ni adalah segi 4 selari kan. Cuma yang ini dia punya ukuran sisinya sama panjang. Yang ini kita namakan sebagai rhombus. Okey, rhombus, ciri-ciri rhombus ialah sisi sama panjang, sisi bertentangan selari. Persilangan antara dua penjuru adalah serenjang. Kemudian jumlah sudut yang bersebelahan adalah 180 darjah. Jumlah sudut yang bersebelahan adalah 180 darjah. Okey, ini adalah rhombus. Okey. Dan kita tengok pula yang kelima. Okey, yang kelima
Okay, bentuknya seperti ini. Sisi sebelah atas dua ni sama panjang, dan sisi sebelah bawah ni pun sama panjang. Ini adalah segi empat lelayang. Okey, segi empat lelayang. Kita tengok ciri-ciri segi empat lelayang. Dua panjang sisi yang bersebelahan adalah sama. Dua sisi, yang ni dengan yang ni sama. Kemudian yang bawah pula hak ni dengan hak ni sama. Okey. Kemudian persilangan antara dua perpenjuru adalah serenjang. Persilangan antara dua perpenjuru adalah serenjang. Itu lelayang. Dan yang terakhir adalah bentuk ini. Okey, yang ke-6. Dia punya garis pun selari, atas dan bawah selari. Ini namanya trapezium. Okey, trapezium ciri-cirinya ialah dua sisi yang bertentangan adalah selari. Sisi yang ni sahaja, dua sahaja. Dia ada 4 sisi kan. Tapi yang selarinya adalah dua sisi yang bertentangan ni sahaja. Yang ni, kiri kanan ni tak. Okey, atas dan bawah saja. Macam tu. Ini adalah trapezium. Okey, kita dah belajar tentang jenis-jenis ataupun nama bagi segi empat dan ciri-cirinya. Jadi sekarang kita pergi pula kepada soalan nombor 14, iaitu kita nak mula melukis segi empat. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 14. Untuk soalan nombor 14 ni bermaksud kita dah masuk kepada bagaimana melukis segi empat. Okey, bina satu segi empat sama PQRS apabila diberi sisi PS. Okey, PS ni adalah salah satu sisi bagi segi empat sama. Jadi apa perlu kita buat ialah pada titik S kita bina dulu sudut 90 darjah. Okey, titik P nak buat kat P pun boleh, kat S pun boleh. Okey, jadi cikgu buat dekat S. Okey, kita buat satu lengkuk dekat S ni untuk dapatkan dulu sudut 60 darjah. Kemudian satu lagi 60 darjah. Okey, itu sebenarnya sudut 120 darjah. Jadi kita tak mahu sudut 120, kita nak sudut 90 darjah. Jadi pada sudut 60 yang kedua ni, kita bahagi 2 biar dia jadi 30. Kita letak kat sini jangka lukis kita. Pastikan tepat kita punya jangka lukis ni, sebab kalau tidak dia akan jadi ralat. Okey, yang ni nak besarkan sikit pun tak apa. Kemudian buat lengkuk di atas satu, pindah pula di sini, buat lengkuk satu lagi. Begitu kita dah dapat sebenarnya pada sudut 90 darjah. Okay, kita sambungkan je titik ini dengan titik S lah. Okey, titik ini dengan titik S. Okey, dah dapat macam tu. Sekarang pada titik S ni kita buat satu lengkuk. Okey, pada titik S di mana jejarinya adalah PS. Okey, jejari PS. Jadi kita berpusat pada titik S. Kita ambil jejari PS. Ni PS. Kita buat satu lengkuk di atas garisan senjang tadi. Gini. Itu kita buat macam tu. Okey. Jadi di sini sebenarnya kita dah dapat tentukan titik bagi bucu segi empat tadi lah. Okey. Kita nak P Q R S. Jadi ini titik R lah. Okey, titik R kita dah tentukan di situ. Kemudian kita nak tentukan titik Q pula. Titik Q akan berada di sini nanti sebab dia segi empat sama kan. Okey. Untuk tentukan titik Q pula, kita ambil ni apa nama ni, berpusat pada P dengan jejari yang sama tadi, PS tadi, jejari sama. Kita buat lengkuk macam ni lah. Gitu. Okey, buat lengkuk sekali lagi. Okey, kemudian pada berpusat pada R pula, ukuran pada jangka lukis jangan ubah. Okey, pindah pula dekat titik R. Pindah dekat titik R pula. Buat lagi sekali lengkuk di situ. Tu dia titik
Q. Okey. Maknanya titik Q kita dah dapat di situ. Jadi kita cantumkan sahaja. Titik Q ni sambungkan saja dekat P. Sambungkan sahaja dekat R. Okey, begitu. Jadi kita dapat segi 4 sama. Okey, kemudian kita pergi pula kepada soalan nombor 15. Okey, untuk soalan nombor 15, bina satu segi 4 sama PQRS apabila diberi panjang perpenjuru PR. Diberi panjang perpenjuru PR. Okey, maksudnya PR ni sebenarnya bukan sisi bagi segi 4 sama, tapi dia adalah panjang bagi perpenjuru. Okey, jadi maksudnya macam inilah. Kalau ada segi 4 tu, segi 4 sama. Satu segi 4 sama. Okey, ni segi 4 sama. Okey, kemudian panjang perpenjuru tu adalah daripada penjuru sini pergi ke penjuru sini. Okey, bermaksud P di sini, R di sini. Gitu. PR ni adalah panjang perpenjuru bagi segi 4 sama. Okey, begitu. Dan kalau kat sini R bermaksud P Q R S. Q di sini, S di sini. Begitu. Okay, sekarang macam mana kita nak lukis pada rajah? Kita dah diberi panjang perpenjuru PR. Jadi apa yang perlu kita buat ialah PR ni kita perlu bahagi 2 terlebih dahulu. Okey, bahagi 2 untuk kita dapatkan titik tengah, sebab kita nak bina bulatan. Okey, jadi kita letak jangka lukis dekat titik R. Okey. Kemudian kita buat lengkup di atas satu, di bawah satu. Dan pindah dekat P pula. Satu di atas, satu di bawah. Okey, dah dapat macam tu. Kita sambungkanlah. Kita sambungkan dua titik ni. Okey, sambungkan dua titik. Jadi kita dapat tentukan pusat bagi bulatan, kita labelkan sebagai O. Kemudian berpusatkan pada titik O, kita buat satu bulatan dengan jejari OP ataupun OR. Okey. Okey, kita buat bulatan macam tu. Okey, bila dah dapat bulatan macam tu, sebenarnya sisi segitiga tu adalah sambung terus saja pada titik ini. Okey, sisinya sebenarnya adalah P, sambung terus ke titik yang atas ni, sebab dia kan segi 4 sama. Okey, kemudian P terus ke titik yang bawah, R pun sama, yang ni pun sama. Dah dapat segi 4 sama. Bermakna ini P, Q di sini, R, dan di bawah ni adalah S. Okey, kita dah dapat untuk soalan nombor 15. Sekarang kita tengok pula soalan nombor 16. Okey, soalan nombor 16 ni sebenarnya cikgu alter sikit. Cikgu ubah sebab dia punya soalan asal tu macam pelik sikit. Okey, jadi cikgu ubah kepada bina satu segi 4 tepat PQRS
apabila diberi sisi PQ dan SR sama dengan 60 mm. Bermakna kita ada segi empat tepat nanti. Macam tu, segi empat tepat. Di sini P, di sini S. Bermakna PQRS. Okey, PQRS. Okey, macam ni segi empat tepat. Di mana sisi PQ sama dengan SR. Okey, sisi PQ sama dengan SR iaitu 60 mm. Okey, 60 mm. Okey, kalau pihak asal PS dan PR 60 tak logik lah, sebab kita ukur PS ni lebih daripada 60 mm lah ya. Kalau kita ukur sini lebih daripada 60 90 lebih tu, 91. Okey, jadi betul lah soalan ni, mungkin ada silap cetak macam mana. Okey, jadi PS ni tukar jadi PQ dan PR ni tukar jadi SR. Okey, jadi kita nak buat macam mana? Kita ambil jangka lukis. Sekarang kita nak bina garisan serenjang di atas titik S dan di atas titik P, sudut 90 darjah dengan ketinggian 60 mm. Jadi kita bina dulu sudut 90 darjah pada titik S. Okey, macam tu. Kita buat lengkuk. Kita buat lengkuk 60 darjah tu. 60. Kemudian 60 lagi sekali. Kemudian atas bagi 2. Kita dapat titik 90 ni pun sama. Kita buat lagi sekali lengkuk. Dia dapatkan titik, sudut 60. Kemudian 60 lagi sekali. Dan bahagi 2 sudut 60 yang kedua tu, kita dapat sudut 90. Dan kita sambungkan titik yang kita dapat dengan titik S dan juga titik P. Okey. Titik P pun kita sambung. Okey. Kemudian kita ukur untuk ukuran 60 mm. Okey, ambil pembaris, ukur 60 mm. 60 kat sini. Okey, begitu. Dapat 60. Letakkan pada titik S. Buat lengkuk di atas. Dan letak pada titik P. Buat lengkuk di atas. Okey, sekarang kita dah dapat titik Q dan titik R. Okey, dan sambungkan sajalah. Sambungkan saja titik Q dengan titik R. Ini kita boleh hitamkan terus sebab dia adalah objek lah. Okey, dah siap untuk soalan nombor 16. Sekarang kita tengok pula soalan nombor 17. Okey, soalan nombor 17. Bina satu segi empat tepat PQRS apabila diberi panjang perpenjuru PR dan salah satu sisinya adalah 50 mm. Okey. Okey, bermaksud PR ni adalah panjang perpenjuru bagi segi empat tepat. Dan salah satu sisinya adalah 50 mm. Okey. Maksud kita ada segi empat tepat nanti macam tu. Kemudian PR ni adalah panjang perpenjuru. Bermakna kalau di sini P, bermaksud R-nya di sini. Begitu. Ini adalah panjang perpenjuru PR. Okey, PR ni kedudukan ni sebenarnya daripada penjuru ke
penjuru. Okey. Kat sini P, masuk sini Q dan sini adalah S lah. Kemudian sisi, salah satu sisinya adalah 50. Bermakna di sini 50 mm lah. Okey, jadi apa perlu kita buat ialah kita bahagikan dahulu garis PR ni kepada dua bahagian. Okey. Bahagikan kepada dua bahagian. Kemudian kita letak, jangan lukis dekat titik R. Kita buat satu lengkuk di atas, satu lengkuk di bawah. Dan pindah ke titik P. Satu lengkuk di atas, satu lengkuk di bawah. Dan kita sambungkan titik. Okey, sambung titik, maksud kita dapat titik O di situ. Kemudian berpusatkan pada titik O, kita nak bina bulatan dengan jejari sama ada OP ataupun OR. Kita bina bulatan. Kemudian kemudian diberi sisi SR tadi 50 kan. Okey, 50 bermakna kita perlu ambil pembaris ukur 50 mm. 50. Okey, 50 mm di situ. Dan kita letaklah dekat titik. Dekat titik R. Okey, letak dekat titik R. Dan kita buat lengkuk di bawah. Di situ. 50 situ. Bila letak dekat titik P pula, kita buat lengkuk di atas. Sebenarnya kita dah dapat dah titik bagi yang atas ni adalah Q dan yang bawah ni adalah S. Dan kita sambung je lah. Sambung saja titik S ke titik P. Kemudian S ke R. Kemudian R ke Q. Dan Q ke P. Okey, jadi kita dapat segi 4 sama PQRS. Okey, selesai soalan nombor 17. Sekarang kita tengok pula soalan nombor 18. Okey. Okey, soalan nombor 18. Kita ada rajah 5 menunjukkan pencontoh A, B, C, D, E, F. Okay. Rajah 5 menunjukkan pencontoh A, B, C, D, E, F. Di mana A, B, D, E ialah segi 4 tepat. B, C, D, F pula ialah segi 4 sama. Okey, yang ni segi 4 tepat, yang ni segi 4 sama. Lukis mengikut saiz penuh pencontoh dengan menggunakan kaedah geometri. Kedudukan baru garisan AE seperti ditunjukkan. Okey, garisan AE dah diberi. Jadi sekarang kita nak bina dulu sisi ED. Okey, sisi ED ni di mana sudut dia 90 darjah dan tingginya adalah 60. Okey, macam biasa kita buat dulu sudut 90 darjah pada titik E dan pada titik A. Kita boleh guna kaedah yang macam tadi. Sebab kita buat macam ni, kita bina dulu sudut 60, kemudian tambah lagi 60, kemudian 60 yang kedua kita bahagi 2, dapat 30, 30 tambah 60 dapat 90 darjah. Kita boleh juga guna kaedah yang satu lagi untuk dapatkan sudut 90, iaitu kita panjangkan dulu garisan AE ni, kita lebihkan. Okey, di kiri dan kanan. Kemudian pada titik A dan E kita bina satu semi bulatan.
lengkuk lah, lengkuk separuh bulatan. Okey, macam tu. Sama juga dekat titik A pun. Begitu. Okey, kemudian kita pindah dekat ni. Okey, saya labelkanlah. Yang ni X, yang ni Y, yang ni X, yang ni Y. Okey. Kemudian pada titik Y, kita besarkan sikit. Besarkan sikit. Kemudian kita buat lengkuk di atas satu. Kemudian pindah pergi dekat X. Buat lengkuk di atas satu. Sama juga dekat sini. Y. Kita lengkuk di atas satu. Dan X. Lengkuk di atas satu. Okey. Sebenarnya kita dah dapat sudut 90 darjah. Okey, jadi kita sambungkan. Okey, dah dapat macam tu. Kita ukur pula 60 mm. Okey, ambil apa ni? Pembaris, ukur 60 mm. Kemudian kita letak dekat titik E. Okey, tandakan di sini 60 dan dekat titik A pun yang ni titik E, kemudian titik A pun sama jugalah 60. Jadi kita dah dapat sebenarnya titik B dan titik D. Okey. Kemudian kita sambungkan teruslah B dengan D ni. Kita boleh hitamkan terus sebagai garisan objek. Okey, dah dapat segi 4 tepat. Sekarang kita nak bina pula segi 4 sama BCDE. Okey, segi 4 sama BCDE. Diberi B dengan D ni sebenarnya adalah garisan perpenjuru bagi segi 4 sama inilah. Jadi kita perlu bahagi 2 dahulu segi 4 sama. Okey, BD tu kita bahagi 2 untuk kita tentukan titik tengah dia. Buat satu lengkuk di atas, satu lengkuk di bawah. Di sini pun sama, atas, bawah. Okey. Okey, dah dapat macam tu. Jadi kita dah dapat titik yang ni kita labelkan sebagai O. Kemudian kita perlu buat bulatan. Berpusatkan O dengan jari OB ataupun OD lah. Okey, pada titik O, jari OB ni kita buat satu bulatan macam tu. Okey. Kemudian dah dapat bulatan macam tu. Okey, sekarang disebabkan dia adalah segi 4 sama, bermakna bucu C dengan F sebenarnya betul-betul berada di atas di sini dan di bahagian bawah ni. Jadi kita panjangkan sikit garisan diameter bulatan ni. Sebenarnya kita dah dapat tentukan titik
C di sini dan titik F di sini. Okey, jadi kita cantumkan saja titik tersebut. Okey, B dengan F. Kemudian D, F. Okey, kemudian D dengan C dan D dengan C, kemudian C dengan B. Okey, siap kita punya segi. Inilah pencontoh A, B, C, D, E, F. Okey, itu sahaja untuk hari ini bagi topik segi 4. Nanti video akan datang kita akan masuk pula kepada subtopik poligon. Okey, jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.